Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dah Ramadan ke-24. Saya sambung lagi hati-hati menjaga hati ni. Dengan seterusnya perkara-perkara mengeraskan hati. Sebelum kita teruskan, apa kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Sambil kita niat semoga ilmu yang dikongsikan ini dapat memberikan kita manfaat. Semoga kita dapat amalkannya dengan ilmu-ilmu yang dikongsikan ini, insya-Allah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina wa al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Hari ini saya sambung lagi hati-hati menjaga hati. Perkara-perkara yang mengeraskan hati. Semalam dah banyak bercakap kan. InsyaAllah hari ini saya sambung dengan yang kedua, iaitu banyak bergaul. Banyak bergaul tu apa? Inilah, banyak sangat kita bercampur dengan orang kan. Kita biasa dengar kan, awak ni anti-sosial lah, dan macam keras sumbang lah, tak hati bercampur. Pergilah duduk kat hutan tu kalau tak hati nak bergaul. Seolah-olah benda ni macam jadi sesuatu yang tak baik kalau seseorang tu dia dilihat kurang bergaul atau tak pandai nak bergaul. Jadi persoalan dekat sini kan, benarkah jika pandai bergaul tu ataupun dah banyak bergaul tu akan memberikan kita manfaat, banyak manfaat kat kita? Sebenarnya kalau tengok balik kan, hakikatnya bergaul ini boleh diibaratkan seperti makanan. Tak semuanya lazat, tak semuanya menyihatkan. Banyak juga makanan yang nampak memang berselera kita tengok, tapi ternyata ialah junk food, ataupun makanan-makanan yang boleh membahayakan kesihatan kita. Sama lah juga seperti bergaul ni. Ada yang boleh membantu kita membaiki diri kita, tapi kena tengok juga. Bila macam yang boleh membantu kita tu baguslah, membaiki diri kita, boleh nambah ilmu kita dan juga mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena hati-hati dengan bergaul ni juga ada yang boleh membawa kita kepada kemudaratan. Malah boleh membawa kita kepada akrab dengan maksiat, akrab dengan kejahatan, lebih dekat dengan benda-benda yang tak elok ni. Seterusnya menjadikan kita semakin menjauhi untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau terlalu banyak pergaulan tu juga, dia boleh mendorong kita untuk tersalah memilih, ataupun termasuk ke dalam lingkungan pergaulan yang tak menambah iman kita, malah melemahkan iman kita. Itu yang kata bergaul ni macam mana circle yang kita pilih tu kan. Kalau terlalu banyak sangat bergaul tu, boleh menjadikan kita tersalah masuk circle tu, sampai boleh melemahkan iman kita. Jadi kita kena awasi sebab bila kita bergaul dengan orang-orang yang umpama boleh dikatakan penyakit ni, dia orang umpama penyakit ni, dan bila kita bergaul dengan dia orang, ia boleh membuatkan kita terjangkit sama dengan penyakit tu. Yang mana penyakit tu tak membuat keuntungan langsung dunia akhirat. Kita kena sedar bahawa pergaulan dengan orang-orang penyakit ni boleh membahayakan kita, kerana apa yang dia lakukan itu boleh jadi macam jadi kebiasaan dah. Boleh jadi kebiasaan lama-lama sampai kita dah tak nampak sisi sampai kita tak nampak sisi tak baik tu. Kita nampak semua okey je. Pasal kita dah terbiasa dengan benda-benda itu. Jadi kadang-kadang bila kita bergaul sesama kawan, sampai kita lupa batas-batas kita. Kita sampai tak berhati-hati dengan apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Kita fikir apa yang kita suka, sampai kita lupa tak tinggal dengan apa yang Allah suka. Jadi kita boleh tengok bila kita berkumpul, contohlah bila kumpul kat sebuah kedai makan, kadang kita tengok ada grup sana grup sini kan. Bila gelak ketawa tu, Allahu Akbar, sampai boleh dengar sampai ke meja hujung tu. Kalau kat kedai mamak tu lagi lah, sampai tak kisah dengan apa kiri kanan tu. Jadi dia jadi macam kebiasaan. Bagi kita menjadi kebiasaan, lama-lama boleh jadi kita contohlah macam seorang suami isteri tu kan, boleh sampai hilang rasa cemburu. Sebab tak kisah dah pasangan dia tu bergaul terutamanya dengan yang bukan muhrim. Itu kena hati-hati tu. Kita juga sebenarnya kena peka dengan pergaulan anak-anak dengan sepupu. Contohlah dengan anak-anak dengan sepupu-sepupu mereka, dengan anak-anak jiran ke, walaupun kecil, kawan-kawan yang bukan muhrim ni, kena jaga tu. Walaupun kecil, kena didik mereka dengan batas-batas yang boleh tak boleh.
Especially yang bukan murim semua tu kan. Ha, kita selalu kita tak terik sebab kita kata alah depa kecil lagi tak apalah. Lagipun alah sepupu kan. Tak mengapalah. So kita lupa apa yang boleh dan apa tak boleh. Jadi kita lalai dengan tak menjaga pergaulan anak-anak ni. Itu yang menyebabkan sampai ke dewasa, sampai ke besar, mereka jadi terbiasa sebab tak terdidik dengan cara yang betul. Sebab kita sendiri yang tak tunjukkan dia orang benda yang betul, tak tegur dia orang, tak guide dia orang. Jadi mereka ni jadi mudah bergaul dengan tak kira lelaki atau perempuan, keluar makan bersama, beraktiviti bersama, sampai bertepuk tampar dan macam-macam lagi. Lama kelamaan dia menjadi susah nak kawal dia orang dah. Sebab dia orang dah tertanam benda itu kan, sampai dah jadi tabiat, dah jadi habit dia orang, dah jadi something yang normal bagi dia orang. Dah susah nak tegur dah. Bila tegur mulalah. Bila dah anak-anak, terutamanya anak dah remaja tu kan, sampai kita tak boleh nak kawal dia orang. So begitu juga kalau kita tengok bila orang macam kita ni lah, bila dah terbiasa bergaul dengan orang yang tak betul macam contoh orang yang terima, macam kita lah dalam pekerjaan ni, dalam orang dewasa ni, orang menerima rasuah, atau orang yang suka menyeleweng, biasanya kita akan terpengaruh untuk ikut melakukan benda itu lah, benda tak baik. Walaupun benda kecil contoh benda paling kecil kita bekerja ni kan, kadang kita keluar dengan kawan. Bila keluar dengan kawan, kadang keluar makan, dah keluar makan, dah time makan kan, pukul 1, 2 contoh tiba-tiba ada kawan ajak, sepatutnya dah kena masuk office kedua ni, tapi kawan ajak, jomlah kita pergi ni Zat, aku nak beli barang lah kat kedai ni. Kita kata tak boleh lah, nak kena masuk kerja ni. Kita boleh kata tak apalah, alah bos pun tak ada kat office tu, sekejap ni, jomlah. Jadi macam ajakan tu kan lama-lama kita pun jadi terikut. Kita pun lama-lama jadi kebiasaan. Itu jadi apa? Mula tu. Mula sebab kita tak sedar keberkatan waktu kerja tu. Dan sebab kita terikut-ikut dengan orang, daripada kita semua jadi baik bila kita first mula pekerja baru. Lama-lama dah jadi orang lama kan, kita mula dah terikut-ikut dengan perangai sini-sini kita tu. Jadi inilah kita kena jaga-jaga dalam pergaulan kita ni. Sebab dalam pergaulan tu yang paling berbahaya adalah pergaulan yang boleh membinasakan kita secara total, secara seluruh. Sebenarnya tak ada kebaikan sama sekali kalau kita bergaul dengan orang macam ni. Sebab ia akan menjadikan hati kita dikotori dan menjadikan hati kita keras, seterusnya lupa pada Allah, sampai kita makin jauh dengan Allah. Jadi kalau kita bergaul ni, kita kena tengok kalau kita ada bergaul dengan teman-teman yang tak membantu menguatkan iman, atau akan ada yang suka mengajak kita ke tempat yang tak baik atau menunjukkan kemaksiatan, kita kena hati-hatilah. Sebab kadang-kadang kita tengok baru keluar masjid, attitude sepatutnya ketika tu ada kesafan, tapi macam mana, sebab apa, kita mudah je menurut, terikut-ikut dia orang ajak pergi buat yang tak baik. Sebab dia orang ni pandai menunjuk rayu, pandai macam dengan kata-kata dia orang yang mengajak tu kan, alah bolehlah kau ni, alah tu baiklah pula, semua tu kata-kata tu yang buat kita jadi cair kan. Itu jadi kita terikut dia orang. Itu kita kena hati-hati tu. Sama jugalah kalau macam kita seorang tu dibesarkan dalam persekitaran dia yang terdedah dengan environment lah, tengok environment dia, macam mana environment dia. Kalau dibesarkan dalam environment yang masa selalu kita kena terlalu western ni macam tak kisahlah, hidup macam terdedah dengan kemaksiatan, terdedah dengan perzinaan, maka dia orang dah biasa dengan bertukar-tukar pasangan, bagi yang buat benda-benda tak baik. Padahal kita tahu benda tu adalah satu dosa besar, tapi dia orang jadi macam dah kebiasaan, seolah-olah kemaksiatan tu dah macam dah jadi normal, kehidupan okey dah, tak kisah, tak ada apa dah. Sampaikan akhirnya dia tak tahu bezakan di mana maksiat dan mana yang tidak. Betul lah, kita kena beringat bahawa bila kita terlalu banyak sangat bergaul dengan manusia yang tak mengingat kita pada Allah ni, itulah yang akan membuat kita menjadikan hati kita ni dikotori. Seterusnya jadi hati keras. Bila hati dah keras tu, makin lama kita kehilangan contoh teladan, bahkan menjadikan kita meremehkan dosa-dosa. Sampai kita tak ingat, sampai kita lupa apa yang Allah suka, kita lebih pentingkan apa yang kita suka, apa yang kita nak, apa yang boleh buatkan kita asalkan kita dapat apa kita nak tu kan. Kita sonok dengan dunia, sonok sampai kita tak ingat
sampai lupa pada batas-batas hubungan kita bersama bukan murim, dengan aurat. Benda tu semua sampai dah tak ingat dah. Jadi kita kena ingat kalau tengok macam dalam surah Al-Furqan sendiri kan, ayat 27 hingga 29. Allah firman, dia kata, dan ingatlah hari ketika itu orang zalim menggigit dua tangannya sambil berkata, alangkah baiknya dulu aku mengambil jalan yang benar-benar bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, alangkah baiknya kalau aku tidak menjadikan si dia itu menjadi sahabat karib. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Kalau kita tengok ayat ni sendiri menunjukkan macam mana orang yang, kita akan menyesal kalau kita salah bergaul kan. Kalau benda yang elok kita tak ikut, tapi kita lebih memilih, macam saya katakan, selalu kita diingatkan apa yang Tok Guru ni Aziz selalu ingatkan. Hidup kita ni penuh dengan selalu setiap hari pilihan raya. Kita pilih mana? Nafsu, takwa. Syurga atau neraka. Dunia atau akhirat. Kita pilih mana? Bila kita, kalau hati kita dah jadi keras ni, sampai kita lupa ni, kita dah tak nampak pemilihan kita tu asyik kepada yang benda keseronokan di dunia je. Keseronokan yang dunia yang mana kita tak sedar, yang itu Allah tak suka. Itu yang kita suka. Sebab apa? Itu yang setan suka sebenarnya. Itu yang setan suka kan. Ingat macam mana mula saya kongsi, macam mana setan tu tak akan berhenti untuk goda kita daripada setiap arah, kiri kanan depan belakang semua kan. Sebenarnya kita nampak, kita kena bisikan setan tu yang buatkan benda tu jadi indah. Benda tu seronok lah. Setan suka benda tu, padahal itulah yang Allah tak suka. InsyaAllah ini cerita pasal banyak bergaul. Esok saya akan sambung lagi dengan perkara yang mengeraskan hati seterusnya, yang ketiga dan keempat nanti. Seterusnya nanti kita akan cerita pula maknanya perkara-perkara yang melembutkan hati pula. Terima kasih yang bersama saya ini. Semoga kalian semua sentiasa dilindungi Allah. Semoga sentiasa dirahmati Allah, dipermudahkan, dikurniakan dalam terkadarnya, dikurniakan kesihatan terbaik, dipermudahkan menjadi seorang mukmin, menjadi orang bertakwa, dapat buat baik, menjadi sentiasa ahli syukur, dipermudahkan menjadi sifat-sifat lain, hayyin, qarib, sahal. Semoga dikurniakan kebahagiaan dan ketenangan dunia akhirat. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.